UMNO cabar Rafizi bongkar projek Terowong Guan Eng. Sah, Rosmah dipenjarakan menangis teresak-esak di mahkamah. Lokman Adam gesa MKT ambil tindakan pada Ismail. Isu perjanjian bocor, akhirnya Anwar Musa buka mulut. PAS beri UMNO tempoh 30 hari untuk berunding. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Muazzar Kashi hari ini mencabar timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli supaya membongkar projek terowong bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Bagaimanapun katanya, dia yakin Rafizi tak akan berbuat demikian kerana Lim adalah kroninya. Walaupun Lim sudah didakwa, tetapi rakyat ingin tahu macam mana terowong itu gaib. Projek kapal tempur pesisir LCS lewat, kamu bising. Terowong gaib, kamu senyap. Penghantaran kapal pertama lewat dari tarikh asal pada April 2019. Kelewatan itu tambah parah kerana dibekukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi LCS tidak gaib macam terowong. Mungkin terowong Lim gaib kerana disorok oleh orang bunian laut. Trek Rafizi sampai tak jumpa untuk melaluinya. Rafizi dan jawatan kuasa kira-kira wang negara memang hipokrit, tulisnya dalam satu hantaran di Facebooknya. Semalam seorang pegawai kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Abdul Latif Ahmad membuat laporan polis terhadap Rafizi. Ini selepas Rafizi mendakwa Abdul Latif mempunyai seorang isteri bernama Zainab Muhammad Saleh yang terlibat dalam penyelewengan dana daripada projek kapal tempur pesisir LCS. Dalam laporan polis yang dilihat Malaysia Kini, pegawai khas Abdul Latif, Syed Ahmad Muizzuddin Al-Said Muhammad berkata, Rafizi tetap mengulangi dakwaannya meskipun menteri itu sudah memberi penjelasan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Rosmah Mansor dan denda RM970 juta selepas didapati bersalah atas 3 tuduhan rasuah membabitkan projek tenaga solar di sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah ke atas kes pendakwaan. Jika gagal membayar denda tersebut, Rosmah perlu menjalani hukuman penjara tambahan 30 tahun. Zaini bagaimanapun membenarkan permohonan Rosmah untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Rosmah yang hadir dengan memakai baju kurung berselendang kuning kelihatan menangis teresak-esak ketika berucap di mahkamah. Sejurus sabitan dibaca di hadapannya. Mengikut pertuduhan pertama, Rosmah 71 didakwa meminta suapan untuk dirinya sendiri sebanyak RM187.5 juta yang dibuat melalui bekas pegawai khasnya Rizal Mansor, iaitu 15% nilai kontrak daripada bekas pengarah urusan Jepak Holdings Sendian Berhad Saidi Abang Samsudin. Wang berkenaan sebagai balasan bagi membantu Jepak Holdings mendapatkan projek bersepadu sistem solar, fotovoltaik, PV, hybrid dan penyelenggaraan serta operasi genset atau diesel bagi 369 sekolah luar bandar Sarawak bernilai RM1.25 bilion secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menerima rasuah berjumlah RM1.5 juta daripada Saidi sebagai upah membantu Jepak Holdings mendapatkan projek itu di nombor 11 Jalan Langgak Duta, Taman Duta pada 7 September 2017. Rosmah didakwa mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama. Sabit kesalahan, ia memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Bagi pertuduhan ketiga, Rosmah didakwa menerima suapan RM5 juta daripada Saidi menerusi Rizal kerana membantu Jepak Holdings mendapatkan projek serupa di tempat yang sama di Jalan Langgak Duta. Orang kuat Najib Razak Lokman Nur Adam menggesa Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengambil tindakan disiplin ke atas naib Presiden parti itu, Ismail Sabri Yaakob yang juga adalah Perdana Menteri. Bercakap kepada pemberita di luar mahkamah, bekas ahli MKT UMNO itu mendedahkan beberapa perjanjian yang kononnya bocor antara Ismail Sabri dan Perikatan Nasional. Lokman mendakwa bahawa Ismail Sabri bersetuju untuk tidak menggantikan Peguam Negara sekarang dan mengekalkan jawatan semasa Kabinet dan GLC yang disandang oleh Ahli Bersatu dan PAS. Dia juga mendakwa Perdana Menteri secara bertulis bersetuju untuk mempercepatkan kes mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Ini ada dalam perjanjian dan ini bukti jelas bahawa beliau telah campur tangan dalam urusan mahkamah, campur tangan dalam urusan Jabatan Peguam Negara, katanya kepada media.
Berdasarkan salinan perjanjian yang dikatakan dibuat pada bulan Julai, bagaimanapun hanya terkandung perkara 1 hingga 6 dan perkara 10 daripada perjanjian yang didakwa antara Ismail Sabri dan Perikatan Nasional. Dalam dokumen yang tidak dapat disahkan ini, Perikatan Nasional berikrar menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan sebagai balasan, Bersatu diberi jawatan timbalan Perdana Menteri dan Muhyiddin Yassin dilantik Menteri Mentor. Pendedahan Lokman hari ini adalah berkaitan perkara yang kononnya tidak jelas dalam perjanjian itu. Hari ini Lokman akan didakwa di Mahkamah Session kerana memuat naik video menghasut terhadap Ismail Sabri di laman Facebook. Dia tiba di mahkamah pada jam 9.05 pagi. Bukit Aman mengeluarkan kenyataan semalam dan menjelaskan Lokman akan didakwa mengikut Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 kerana menyalahgunakan kemudahan rangkaian melalui 2 video berasingan yang disiarkan di Facebooknya. Jika sabit kesalahan, dia boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Lokman hari ini mendakwa campur tangan Ismail Sabri dalam badan kehakiman adalah sebab mengapa tiada tindakan diambil ke atas siasatan SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, selain tiada tindakan undang-undang terhadap bekas Gavanor Bank Negara Malaysia Zeti Akhtar Aziz kerana dilindungi oleh Perdana Menteri. Dia seterusnya mendakwa bahawa pentadbiran kerajaan sebelum ini telah mencapai penyelesaian dengan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat untuk mengeluarkan ahli nama perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo daripada notis merah Interpol. Kita bernasib baik kerana Ketua Pesuruhjaya SPRM telah membantah dan beliau komited untuk bawa balik Jolo ke muka pengadilan. Keadaan negara kita sekarang ini, kedaulatan undang-undang bertukar jelas ke undang-undang rimba, katanya. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa hari ini menafikan wujudnya perjanjian tertentu antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin termasuk berkaitan pelantikan Peguam Negara. Sebaliknya, Anwar berkata terdapat satu persefahaman melibatkan Ismail Sabri dan Muhyiddin yang terhad kepada perkara berkaitan pembentukan kabinet serta hal-hal pilihan raya dan beliau menyifatkan persefahaman itu sebagai normal. Yang saya boleh sebutkan secara umum, adanya satu persefahaman bukan perjanjian, hanya persefahaman antara Perdana Menteri yang berundur dan Perdana Menteri baru. Pada saya, ia merupakan perkara biasa macam nota-nota serah tugas, kata Anwar ketika ditanya pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat pasukan khas jihad tangani inflasi di Putrajaya. Sekiranya wujudnya perjanjian antara Ismail Sabri dan Muhyiddin dengan beliau sendiri menjadi saksi, bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam hari ini mendedahkan beberapa perjanjian yang kononnya bocor antara Ismail Sabri dan Muhyiddin. Antaranya, Lokman mendakwa Ismail Sabri bersetuju untuk tidak menggantikan Peguam Negara sekarang. Saya lihat spekulasi sampai soal pelantikan AG Peguam Negara. Itu saya sahkan tidak betul dan tidak tepat. Ia hanya kepada perkara utama, terutama pembentukan kabinet dan hal-hal pilihan raya. Saya dapati apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri dan Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin adalah satu perkara yang normal, kata Anwar. PAS memberi tempoh sekurang-kurangnya 30 hari kepada UMNO untuk mengadakan rundingan dengan parti itu bagi pembahagian kerusi sebelum pilihan raya umum ke-15. Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, walaupun ruang itu masih terbuka, namun pihaknya bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk bertembung dengan kerusi UMNO. Kita tengok maklum balas. Dari segi kita masih terbuka, cuma kita tegaskan, kita bersama Perikatan Nasional. Cuma ada 7 kerusi. Kalau bertembung, ia akan merugikan beberapa pihak. Saya fikir kerusi-kerusi ini, sekiranya mereka nak runding, kita sedia berunding. Tapi kalau mereka buat keputusan bergerak solo dan lawan, kita akan hadapi. Kita fikir tak boleh masa panjang untuk berunding. Saya rasa dalam sebulan ini, katanya pada sidang media. Dalam pada itu, PAS konsisten dengan pendiriannya untuk tidak membubarkan 3 Dewan Undangan Negeri di bawah pentadbiran parti itu sekiranya kerajaan melakukan tindakan membubarkan parlimen pada tahun ini. Walaupun keputusan akhir berada kepada parti, tapi dari segi tempoh masa, dari segi parti, kita telah pun memutuskan kalau sekiranya parlimen dibubarkan pada tahun ini, negeri-negeri di bawah kepimpinan PAS tidak akan bubar. Kelantan, Terengganu, Kedah hanya akan bubar selepas Mac tahun depan. Kalau kerajaan persekutuan bubar tahun ini, kita tidak akan bubar 3 negeri dan kita difahamkan 3 negeri lagi tidak akan bubar termasuk Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, katanya. Katanya lagi, tiada keperluan untuk membubarkan parlimen dalam masa terdekat. Susulan kerajaan sedia ada yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih stabil dan berfungsi dengan baik. Bagi kita, situasi sekarang kena utamakan kestabilan, kemakmuran dan sebagainya. Kerajaan sedia ada yang dipimpin UMNO pun berjalan dengan baik. Kita perlu meneruskan agenda yang dibuat oleh pihak kerajaan sekarang, katanya lagi.